Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini kita akan sambung pelajaran kita untuk 2D drawing and annotation. So kali ini kita akan buat drawing yang ada dalam gambar ni lah. Untuk lepas kita buat drawing ni, kita akan dimensionkan sekali. Kita akan dimensionkan drawing ni ikut macam dalam gambar ni lah. Okay, so untuk drawing ni ada banyak bulat-bulat sikit. So yang ni agak menarik lah. Macam tangent pun banyak guna. So kita tengok lah macam mana cara, kita belajar lah macam mana cara nak lukis objek yang ni. Okay, so ni adalah AutoCAD lah kan. So kita akan mulakan drawing kita. Mula-mula sekali kita akan start dengan new lah kat atas ni. Start new. Sekejap, tak nampak tadi, laju sangat. Okay, so new, create blank file. So klik je dan ambil template. Ada banyak template, so kita akan still gunakan AutoCAD ni. Okay, klik open je. Okay, so first thing first, kita akan setkan units dia. Units. So units dia adalah decimal. Precision berdasarkan drawing kita kat sini, dia tak ada nombor puluhan sangat. So saya pilih 0.0 je lah. Yang ni pun sama 0.0. Unit kita kalau ikut semua nombor bulat-bulat ni, tak ada quarter, 3/4 ke 5/8, tak ada. So kita boleh pilih untuk unitless, tapi saya pilih untuk guna macam biasalah, kita gunakan millimeter, metric. So millimeter. Okay, international. Okay, done. Okay, two parts unit. Part unit dah siap. So next kita pergi pada bar kat bawah ni. Okay, so grid kita boleh on kan je grid, biarkan je kat situ. Tapi untuk next snap mode, saya tak nak guna snap mode sebab nanti dia akan macam sangkut-sangkut pada drawing, dan drawing kita unit dia macam 80 lebih, 42, 96, 26. So agak susah kalau saya nak pakai grid tu. So saya tak nak pakai grid. Next adalah ortho. Saya akan gunakan ortho mode supaya garis lurus saya sentiasa lurus, tak bengkang-bengkok, tak salah drawing tu. Alright, lepas tu cursor angle saya tak pakai. Isometric drafting pun saya tak pakai. Kita bukan guna ISO. Next saya nak pergi terus pada object snap. Object snap, saya akan klik kanan pada object snap ni dan kita akan review object snap setting kita. So yang pertama, endpoint saya nak guna. Midpoint, okay, kita akan guna midpoint. Kita boleh biarkan je midpoint tu. Center memang banyak sebab drawing bulat-bulat memang akan ada center. Quadrant, disebabkan ada quadrant, tengok pada drawing ni kita tak pakai sangat quadrant ni sebab kita banyak menggunakan tangent. So saya tutup lah quadrant sebab nanti dia akan kacau kalau kita nak pilih quadrant tu, susah. Intersection saya off dulu buat masa sekarang. So tangent, so aktifnya ada 1, 2, 3, 4 object snap. Okay, lepas tu drawing ni. Okay, kalau kita refer pada drawing kita kat sini ni, nak mula dari mana? Kita kena tengok dimension mana yang paling banyak, yang paling sesuai. So kalau dimension linear, yang straight je, kita ada satu kat bawah tu. Kalau tengok pada objek tu ada 180. Lepas tu ada yang menegak tu pula 40. So untuk kali ni saya akan gunakan garisan sebagai saya punya construction line. Okay, faham? Construction line ni adalah garisan rujukan untuk satu objek tu. So saya zoom out dulu drawing saya zoom out habis. Taklah habis sangat, boleh lah tu. So line yang pertama, saya akan lukis line, tapi consider sebagai line ni adalah construction line ni. Kita ada satu XL mana? Dah tak ada lah. Tak jumpa pula mana construction line. Tapi tak apa, kita guna line biasa. So line ni, titik saya nak mulakan sekarang ni, drawing tu ada yang bulat,
tu, lepas tu ada banyak circle kan. So saya nak mulakan dari situ. So pada center bulatan tu, center bulatan yang dekat dekat sini ni dekat sini, center bulatan yang ni, diameter dia 26. So awak nampak bawah diameter dia tu, dia ada satu jarak 80 mm. Lepas tu jarak dia turun ke bawah pada paksi Y tu adalah 40. So kita akan mulakan dari situ. So bulatan tu saya akan mulakan pada line first point, saya akan mulakan pada 200,200. Mana drawing saya akan start pada 200. Mana 200? Okey, tu dia 200. So dekat sini akan ada satu center bulatan, ada center pula, ada satu circle. So kita tengok pada drawing tu, turun dia sebanyak 40. Turun ke bawah sebanyak 40. Okey, 40. Lepas tu tengok pula dimension yang bawah tu, dia ada tulis 80, betul tak? So 80. Okey, so tu 80. Apa benda ni bentuk macam ni? Ni adalah rujukan kita yang first kali. So saya nak lukis bulatan kat sini. Bulatan diameter 26 tu. Bulatan diameter 26 tu akan duduk dekat sini sebenarnya. So saya ambil option circle, center circle, center diameter. Okay. So saya klik je kat ujung ni. Masukkan je diameter dia sebanyak 26. Okay, tu adalah 26. Okay. Next, dekat bawah ni, in case ni nak bagi awak nampak rupa dia apa sebenarnya ni. So kat sini pula sebenarnya ada, kalau rujuk dekat drawing belah bawah ni, drawing yang ni belah bawah sikit tu, ujung tu, belah kiri tu. Okay, kat sini akan ada satu diameter 16 dengan diameter 36. Okay, so still diameter. So kita ambil je option circle diameter kita tadi balik. Ni, masukkan berapa? 16. Okay, yang tu 16. Next, ambil lagi. Satu lagi adalah 36. Okay. Yang ni 16. Dan yang ni 36. So, harap boleh tu. Nampak lah kot sikit-sikit rupa bentuk dia. Okay. So, ni part bawah dah settle. Kita lepas ni akan naik ke atas ni pula. Tapi sekarang ni saya nak settlekan belah depan ni dulu. Yang kat depan ni sebenarnya ada array. Yang ni adalah polar array. Ada bulat-bulat ni kan. Dia duduk pada jap ni 26. So yang ni kita kena lukis satu lagi. Diameter berapa ni? 60. Betul. Diameter 60 pula. Kejap saya kena ukur jap. Saya takut tersilap. Allah. 13.26 ni. Okay, tak apa. So betul lah ni. Yang ni yang 26 sebenarnya ni. So kita akan lukis satu lagi. Kena lukis satu lagi. Lukis satu lagi, diameter dia 60 kan. 60. Okay. Diameter 60. Yang ni sebenarnya sebagai rujukan. Sebabnya dekat sini. Ni. Okay. So kena on quadrant. Sebab kita nak lukis bulatan. Mana quadrant? Okay. On quadrant. Okay. Tutup. Dan bulatan kat sini 8 kali 10, diameter dia 10. So kita ambil diameter lagi sekali. Lukis kat sini. Diameter 10. Okay. 8 hole 10 diameter. Okay, so ni diameter 10. Nak macam kecil. Banding dengan dia, kita punya kecil. Okay. So, yang ni, saya akan array sebanyak 8 biji. Saya akan array dia sebanyak 8 biji. So, 8 kali lah. So, select. Okay, tak apa. So, kita ambil polar array. Polar array. Okay. Select object. Dia minta select object. So, kita select je object. So, kita enter. Base point kat mana? Base point kat sini. Titik tengah ni. Okay.
Okay, dia dah auto buat. Cuma sekarang ni kita nak berapa item kita nak 8 sebenarnya. So, kita masukkan 8. Dan enter. Okay, so 8 biji kat sini. Okay, so ni 26 dan 8. Okay, dah settle. So, kita closekan je array kita. Okay, so ni dah siap 8 biji kita ni. So, next kita nak buat pula, sebenarnya kat sini ada satu lagi, R42. Okay, so R42 kita ambil center radius. Okay, center kat sini kita masukkan 42. Enter. Okay, so ni 42. Okay, so sekarang ni sebenarnya bahagian depan, part depan kita macam dah settle. Dah settle, cuma kita tak bersihkan lagi. Tapi tak apa, kita buang dulu 2 garisan ni. Kita dah tak perlu 2 garisan construction line kita ni. Okay, so delete. Okay, kalau kita nak selesaikan garisan bawah ni, boleh juga kita ambil je line. Okay, ni tak jumpa tangent. Sekejap, so kita nak sambung garisan ni. So dia sebenarnya bukan quadrant ke quadrant, dia adalah tangent. So kita pergi balik dekat sini. Kalau ikut kita dah select tangent, tapi dia tak jumpa. Cuba kita tutup dulu quadrant kita ni. Okay, tutup quadrant. So line tak jumpa juga. So macam mana nak buat? Saya akan tutup semua sekali. Saya hanya akan biarkan tangent. Okay, nampak ni? Saya tutup semua sekali sebab saya nak buat tangent je. Tangent ni agak ni sikit. So kita akan nampak tu, dia akan select tangent, deferred tangent. So lebih kurang kita kena bagi tahu dia juga lebih kurang kat mana tempatnya. So lebih kurang kat sini. Okay, satu. Dan satu lagi lebih kurang macam sini lah kot. Kita tengok pun macam kita boleh agak-agak kan. So kita klikkan je kat sini. Okay, dah. So ni adalah tangent, smooth tangent. Dah smooth. Dia sentuh pada satu titik, dia sambung. Sini pun sentuh pada satu titik, dia sambung. Okay, tapi jangan padam lagi sebab tak boleh nak padam lagi ni. Ni sebab belah atas tak settle lagi. So tak apa, kita tinggalkan dulu yang ni macam ni. So next kita akan sambung belah atas pula. So dari point ni sebenarnya naik ke atas ni dia straight je ni, dia selari je. Walaupun dia tak boleh tahu, tapi ni adalah selari. So jarak dia adalah 85. So macam mana? Okay, jap. Sebelum tu kita onkan balik end point, mid point dengan center kita. Dan tangent ni biarkan je lah. Okay, so dari sini kita ambil center ni, naik ke atas. Ortho saya still lock ni Okay, naik ke atas sebanyak 85. Okay, 85. Dah, escape. Tu sebagai garisan untuk rujukan kita. So kat sini dia ada 2 bulatan pula. Center diameter juga 26 dan 52. So kita ambil center diameter. So kat sini diameter 26 dan satu lagi diameter 52. Okay, so dah settle dua yang tu. So next, yang mana dulu? Kita nak sambung lekuk ni ke kita buat yang ni? Biar kita buat ni dululah sebab ni semua tangent dah ni. So kita pergi balik pada object snap setting kita, nak senang kan ni. So endpoint, midpoint, center kita tutup semua, tinggalkan tangent je. So kita buat line ni dululah. Okay, line tangent lebih kurang kat sini lah ni. Okay, lebih kurang kat sini satu. Tu satu lagi kat sini. Okay, dah. Kita sambung. So dah nampak semua. Sini pula 2 lekuk dalam ni. So 2 lekuk dalam ni kita tak boleh gunakan circle biasa. Yang ni kita lekuk ni kalau ikut pada drawing kita kat sini, dia ada bagi 96 arc dia.
radius 96 satu, lepas tu yang belah belakang kat sini radius 42. So kita gunakan option tangent radius, TTR. Okay, so klik tangent radius. So dia duduk lebih kurang kat sini. Kita kena bagi tahu kat lebih kurang kat mana. Kalau kita klik kat sini tak boleh. Apa akan jadi, dia akan buat bulatan ikut sini. Okay, so berdasarkan drawing kita ni, kita tahu dia lebih kurang duduk belah-belah sini dah. Okay, so kita kena klik lebih kurang area sini lah. Okay, klik kat sini. Lepas tu bawah ni pun dia duduk belakang ni. So klik kat sini. Lepas tu dia akan bagi tahu specify radius of circle. Radius dia adalah 96. Okay, tu dia. Sebab tu saya cakap kita kena klik bagi tahu dia lebih kurang. Kita nak dia duduk kat sini. Kalau tak dia akan lukis terbalik. 96 tu akan duduk macam gini. Dia akan duduk ikut luar kat sini. Cuba saya tunjuk Okay, so TTR. First point kita klik kat sini. Second point klik kat sini. Dan kita masukkan 96. Tengok. Kalau kita salah tempat kita klik, dia akan lukis ikut tempat yang kita tunjukkan kat dia tu. Macam tadi saya klik kat sini, yang ni pun klik kat sini. So dia akan lukis ikut terbalik ni. So tak boleh sebab kita nak lekuk tu macam ni. Okay, so padam. Next 42. So yang ni 1 42, dia duduk lebih kurang kat sini. So kita klik kat sini lebih kurang, lepas tu dekat sini. Dan kita beritahu dia kita nak dia sebanyak 42. Okay, dah jadi. So sekarang ni lah kita nak buat kerja-kerja trim. So trim, tekan trim dan tekan enter. So buang kat sini. Okay, smooth. Yang ni kalau buang kat sini pun boleh, tapi dia jadi lain lah ni. Dia buang habis sampai ke sini. So kita nak buang, sebenarnya kita nak buang kat sini je. Okay, buang, putuskan kat situ dulu. Lepas tu bawah ni kita kena zoom habis, putuskan kat sini. Okay, so kita putuskan 2 point tu dulu. Alright, lepas tu untuk kat sini kita nak buang yang ni sebenarnya. So kita klik buang. Okay, ada lagi nak trim? Tak ada dah. Okay, so escape. Sekarang ni yang lebih yang ni sebab kita dah putuskan kat sini celah ni dengan celah ni. So kita boleh delete je. So technically objek kita dah siap. Okay, kita buang ni. Yang ni nanti saya buat, kita kena tukar pada center line. Okay, so ada lagi objek ni? Tak ada dah. So technically objek kita dah siap sebenarnya. Okay, untuk annotation. So sekarang ni saya akan continue buat annotation pula. So first thing first, kita kena tambah layer dululah sebab tak nak color yang sama. So kita pergi pada layer properties. Mana tak keluar. Okay, layer properties. Then tambah layer. Masukkan DIM sebagai dimension. Dan color. Color kita gunakan color merah lah. Okay, so tutup. So sekarang kita pindah gunakan layer dimension. Alright, lepas tu kita pergi pada annotate tab. So first saya nak buat adalah center mark. Sebenarnya bulatan ni sekarang ni tak ada center mark. So kita kena markkan dekat mana center dia tu. So try buat terus je. So center mark ni, center mark. Okay. Okay, lepas tu ni ada dua bulatan. Tak perlulah buat untuk dua-dua bulatan sebab dua-dua ni center dia sama. Kalau center dia duduk tempat lain, kita kena buat lah. Tapi sebab center dia lah tempat yang sama, so kita buat je untuk bulatan yang luar. So klik dah. Okay, so dah jadi. Ni center mark dia. Yang ni pun untuk yang paling besar, center mark dia kat situ. Next, yang ni. Kan kat sini ada 3 bulatan, betul tak? 1, 2, 3. Tapi ketiga-tiga ni center dia sama. So kita ambil bulatan paling besar yang ni lah. So kita klikkan je. Okay, so that's why center dia akan jadi macam besar. So ni menunjukkan untuk semua ni. Okay,
So untuk center 1, 2, 3. Okay, untuk radius tak perlulah. Yang ni tak perlulah kita markkan center dia. Tapi kalau kita mark pun dia akan keluar lah. Tu center mark dia. Yang ni pun akan keluar juga. Tu. Tapi dua ni tak payahlah. Sebab nanti lagi serabut lah drawing ni. Alright, so next kita akan mula dari mana dulu ni? Mula dari depan dulu ke tak apa. Okay, mula dari depan lah. Okay, so ni center mark. Okay, so next untuk dimension. Sebelum tu kita ubah dululah dimension style kita ni. So klik anak panah kecil ni, override primary. So terus pergi pada okay, feed kita try gunakan 10 kali ganda, 10, dan primary unit kita gunakan 0. Tak payahlah kita pakai 0 je, nombor bulat. Okay, nombor bulat. Okay, dan close. Okay, first kita buat dulu yang kat depan ni. Radius yang ni berapa? So tu adalah radius dia R42. Tapi kecil tak? Okay, agak kecil. So kalau agak kecil, kita pergi balik kat sini sebab tadi 10 je kan. So override lagi sekali. Kita fitkan kepada berapa ni? 15 lah. Okay, dan satu lagi saya nak lines mana ni untuk bulatan. Sekejap text. Dia ada satu untuk bulatan, offset, symbol and arrow, arc length symbol. Okay, so dekat feed ni ada satu option lagi. Dekat feed bawah ni ada satu option lagi. Itu ni, draw dimension line between extension line. So klik yang ni, nampak ni garisan ke center ni dia akan lukis. So okay, so kita ubah dua benda, scale 15 dan juga draw dimension line between extension line. Okay, so close. So kita kena update balik. So ni kita update, enter. Okay, so dia akan lukis ni garisan ni, menunjukkan center dia tu kat mana. Okay, next adalah diameter yang ni, bulatan ni. So kita buat macam ni. Okay, alright, diameter yang dalam ni pula klik je. Okay, so macam tu. Kalau boleh tak nak bersilang dengan objek lepas tu tak nak garisan ni bersilang, garisan ni bersilang dengan garisan ni. Kita tak nak garisan ni bersilang pula dengan garisan ni sebab nanti tak nampak, tak boleh nak baca. So kita adjustkan sikit dia punya ni. So okay, satu lagi ni yang ni pula, bulatan ni, diameter sebiji. Okay, kita tarik macam tu. Okay, so diameter 10, R42. Okay, diameter lagi, kita habiskan dulu lah diameter. So diameter yang ni, bulatan yang ni. Okay, lepas tu tekan enter je. Sebenarnya boleh tekan enter. So enter. Okay, kat sini enter lagi. Yang ni kita nak ulang command yang sama, kita boleh tekan enter je. Okay, dan enter yang ni. Okay, so apa lagi? Dari sini ke sini. Okay, so kita nak oh ni, dua ni, radius. So radius yang ni 96, enter. Radius yang ni pula 42. Okay, mana lagi? Okay, tak ada dah. So sekarang ni tinggal 3 je lah. Satu dekat sini, bawah ni kita pakai linear je. Linear ni kita nak linear yang mana? So
Sekejap. Oh, patutlah endpoint. So on endpoint, kita boleh ambil endpoint pada center line ni. Endpoint kat sini dan endpoint kat sini. Okay, so kita tarik je 80. Lepas tu next, yang ni pula sini dengan endpoint kat sini, center mark ni. So kita tarik. Okay, jangan bersilang. Lepas tu mana 40. Okay, 40 duduk dalam ni. Macam mana tak nak bagi dia bersilang. Luar bersilang tak boleh, kita kena buat kat dalam ke. Ataupun kita movekan yang ni ke sini maybe. Okay, so nak elakkan dia bersilang. Sekejap, saya zoom sikit. Okay, so yang ni kat situ. So kita tak nak bersilang antara garisan ni dengan ni. Ni dimension dia adalah 40. So 1, 2. So yang ni tu boleh tarik macam ni. Alamak, dia tersnap. Okay, 40. So 96. So semua dah dimension. Center line pun semua dah ada. So inilah objek kita. Dah siap dah. Dah selesai objek, lukisan objek ni, termasuk dimension. Okay, tu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.